PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ni atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang, dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud Pakatan Takhaluf Siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa, tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Takhaluf Siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu, dan juga Parti Keadilan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa isu pasal kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Halimah. Depa tengah fokus untuk nak tarik undi daripada orang-orang bukan Islam. Dia punya kenyataan dia, PAS dah susun strategi untuk nak tarik undi bukan Islam. Allahu Akbar. Kalau hampa nak tarik undi-undi orang bukan Islam, cakaplah baik-baik, pesan dekat hadi awang, dekat beberapa orang pimpinan, jaga mulut. Tutur kata tu, cara dakwah Islam tu dengan adab. Jaga adab tu baik-baik. Bukannya tibai orang-orang bukan Islam, balun orang-orang bukan Islam. Tambah-tambah hak terbaru pula Tun Dr. Mahathir sekarang kan dah bersama dengan hampa. Hampa balun, hampa kata, Mahathir kata orang-orang India tidak setia kepada negara Malaysia ni pula, dan hampa daripada pihak-pihak hampa semua jadi setan-setan bisu, langsung tidak menyuarakan membela orang-orang India. Bukannya kita nak main isu agama sekarang ni. Sekarang ni isunya rakyat Malaysia. Depa pun mak bapak, contoh macam sahabat aku India seorang ni, mak bapak dia pun lahir di dalam Malaysia, tok nek dia pun, tok wan dia pun lahir di Malaysia. So, dengan hampa buat kritikan hantaman kepada orang-orang bukan Islam, macam mana hampa nak tunjuk, hampa nak menarik minat mereka? Macam mana hampa nak tarik ataupun cara dakwah hampa kepada orang-orang bukan Islam? Takkanlah hampa nak tarik orang-orang bukan Islam untuk mengundi parti PAS, untuk bersama dengan perjuangan PAS, dengan mengeluarkan kenyataan dan juga tuduhan-tuduhan jahat kepada orang-orang bukan Islam. Takkan macam tu cara hampa. Tapi tiba-tiba sekarang ni, kita ni sedang buat pendekatan untuk nak tarik undi orang bukan Islam. Kalau hampa pergi tanya orang bukan Islam pun, tambah-tambah Sabah Sarawak, cukup tak mau dekat PAS. Sebab apa? Sebab terlalu ekstrim. PAS di bawah kepimpinan arwah Tok Guru Nik Aziz hampirlah tanya siapa-siapa orang tua Cina ke India ke, semua depa good, memang terbaik. Sekarang je terlalu ekstrim, betul-betul menentang orang-orang bukan Islam. Betul-betul tak ada langsung hampa daripada side aku lah kan, kita tak nampak langsung pendekatan dakwah hampa kepada orang-orang bukan Islam. Tapi hampa kata hampa ni parti yang berdakwah, parti yang memperjuangkan agama, ini segalanya untuk agama. Tapi cara hampa, pendekatan hampa tak tunjuk langsung kata hampa ni betul-betul memperjuangkan agama. Betul-betul hampa buat kerja-kerja dakwah. Hampa hanya nak orang Melayu, orang India, orang mana-mana undi parti hampa saja, duduk bersama dengan parti hampa saja. Tapi daripada segi agama, hampa abaikan tanggungjawab orang-orang Islam untuk dekat dengan agama, tunaikan tanggungjawab apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu semua hampa abaikan. Hampa hanya menunggang supaya orang rakyat Malaysia undi hampa saja. Itu saja pendekatan yang kita nampak. Jadi kita tak nampak langsung. Mereka bukan betul-betul memperjuangkan agama langsung. Aku tak nampak langsung. Sebab apa? Mereka ada di dalam kerajaan pun mereka tak buat apa. Sedangkan waktu tu zaman PKP, zaman masih lagi lockdown, hampa pergi tutup parlimen. Sedangkan waktu itulah sepatutnya hampa bawa ni cara-cara Islam. Kononnya hampa nak buat RUU lah, undang-undang Islam lah, mahkamah syariah lah, apa segala. Sepatutnya waktu itulah hampa memperjuangkan agama, menegakkan agama. Tapi hampa tak buat apa pun. Rasuah hampa tak lawan. Hampa duk acah-acah macam hampa ni suci. Padahal hampa bersama dengan penyakau-penyakau, perasuah-perasuah. Tiba-tiba duit masuk ke dalam akaun parti lah, apa bla-bla semua macam-macam. Kononnya hampa nak tunjuk katalah hampa lah yang terpaling. Padahal tak ada apa pun. Memang tak nampak langsung pendekatan hampa yang betul-betul macam tegakkan agama Islam, hapuskan rasuah, hapuskan penyakau, hapuskan salah guna kuasa. Tak ada pun.
Hampa hanya duduk bangga, oh tengok orang PAS, tengok pimpinan PAS, mana ada lagi hak yang dituduh rasuah. Mana ada lagi yang dah dijatuhi hukuman bersalah rasuah. Memang tak ada. Banyak sangat siasatan sedang berjalan soal rasuah daripada parti PAS ni. Di Kedah saja dengan REE. Duit diserahkan di parking kereta. Di kawasan Darul Aman Kedah punya. Dekat Kerajaan Negeri Kedah punya. Di parking duit diserahkan. Tak apalah ni berada di dalam siasatan daripada pihak SPRM dan juga dengan REE minta 4 juta ringgit. Lepas tu dengan KFA lagi berlaku rasuah. Kita tunggu. Macam siasatan ni bukannya 3-4 hari, setahun, 2 tahun. No. Dia malah bertahun-tahun nak buat pergi apa. Tak apalah, jom kita sama-sama, aku nak buat dengan apa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal parti PAS ni. Pendekatan yang kononnya dia nak tarik undi-undi orang bukan Melayu ni supaya undi duduk bersama dengan PAS. Jangan haraplah. Jom sama-sama kita dengar. Alright. Habis kat situ Ni cerita menarik tentang PAS ni tuan-tuan Alright. PAS susun strategi khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okay. Saya bukan baru tahu, dah dah gitu. Dia orang Baram. Dr. Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajnahnya mahu merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan campuran sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Dia menang sebelum ini tuan-tuan. Mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud perkataan takhaluf siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Takhaluf siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey? Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bak kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri. 500 juta. Itu yang didedahkan pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta, bukan 5 juta tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020-2021. Berbanding 150 juta pada zaman Ismail Sabri. Zaman Anwar Ibrahim, 50 juta. Itu pun balance duit daripada 700 juta tersebut. Dah lulus, so guna je lah. Kan? Tak boleh nak tarik balik. Itu dah dalam peruntukan. Kan? Itu dah dalam peruntukan. So, boleh ke soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini? Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk
tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS, he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang. Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia ada. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai Menteri Besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah Kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah Kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan daripada Vincent Tan. Hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga terpalit, berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa tuan-tuan? KFA. Okey geng, alhamdulillah. Kita flashback balik PRU 12, PRU 13, PAS bersama dengan Pakatan Rakyat. PRU 14, PAS dia jalan solo. Dia tak pernah jadi kerajaan, dia tak pernah ada duit yang banyak. So dia dapat 18 kursi tapi dia acah-acah macam dia kuat. Tapi aku adalah salah satu pengundi PAS ketika itu. Dan waktu naik PRU 15 dia bersama dengan Parti Bersatu dan dia duduk di dalam kerajaan ada peruntukan duit jutaan ringgit per. Hampa bayangkan zaman mereka 1 tahun untuk ahli parlimen kerajaan dapat 4 juta ringgit. 3 tahun mereka duduk di dalam kerajaan, bayangkan mereka ada 12 juta ringgit. Sedangkan kita tengok di tempat mereka sepanjang 18 orang menjadi ahli parlimen kerajaan tu, 18 orang tu tak pernah ada duit jutaan ringgit. Tiba-tiba boleh duduk di dalam kerajaan dengan cara pintu belakang saja mereka dapat jadi kerajaan. Mereka ada dana 12 juta ringgit. Cuba boleh tengok betapa mewahnya mereka, betapa hebatnya kemewahan mereka sepanjang kempen pilihan raya. Dan ada pula Parti Bersatu. Parti Bersatu yang dapat memancing ahli-ahli parlimen daripada PKR, daripada UMNO yang melompat masuk ke dalam Parti Bersatu. Apa boleh tengok dengan gabungan mereka ni, kan, mereka dah ada puluhan juta ringgit untuk nak hadap kempen pilihan raya. So kita boleh tengok pula duit yang masuk ke dalam Parti Bersatu 2020, 2021, 2022 300 juta ringgit ada di dalam akaun parti. Sedangkan parti itu baru sangat-sangat ada di dalam kerajaan. Parti Bersatu baru sangat-sangat menjadi kerajaan. Duit ada ratusan juta di dalam akaun. Itu di dalam sistem. Cuba kira di luar sistem berapa banyak. Berapa banyak sepanjang tempoh darurat, sepanjang tempoh PKP, duit negara dibelanjakan. Ratusan bilion dibelanjakan. Bayangkan, untuk projek saja yang SPRM dedahkan sepanjang tempoh 33 bulan, 92.5 bilion. Bayangkan,
Seperti mana kita pun dengar daripada dulu, zaman komisen, zaman direct nego, zaman rasuah, zaman itu. Bayangkan, mereka boleh dapat duit di luar sistem berapa banyak. Kita duk dengar 1%. 1% ni jarang lah. 5%, 3%, 10%. Bayangkan kalau projek tu kira 1 bilion, 10% berapa banyak dah kan. Betul-betul ya, depa memang bilion ringgit yang depa belanjakan sepanjang tempoh pilihan raya, tapi Allah tak izinkan depa menang. Allah tak izinkan. Depa daripada berapa kursi Jepang boleh naik 74 kursi. Depa dapat tapau beberapa buah negeri, tapi Allah tak izinkan depa menang pilihan raya untuk nak memerintah negara. Aku banyak kali aku dah ulang, PAS tidak akan berjaya menjadi kerajaan dengan cara pilihan raya. Sebab apa? Allah mengetahui hati-hati mereka. Sebab apa? Allah tak izinkan mereka menang. Walaupun ada beberapa orang, pimpinan parti PAS ni, hati dah tulus ikhlas memperjuangkan agama. Tapi dia bersama dengan orang-orang yang demi kuasa, demi kemaruk kuasa, nakkan kekuasaan, nak kaya. Kita boleh tengoklah ahli-ahli parlimen PAS naik Range Rover, naik naik Ford Raptor, Alphard Wildfire, padahal tempat dia, negeri dia sangat miskin dan termiskin di dalam negara kita. Tapi ahli-ahli parlimen bukan mewah lagi. Taqiyuddin diviralkan BMW yang berharga RM700,000. Nombor plate dia TAK, plate Terengganu TAK nombor 1. Bayangkan berapa harga nombor plate dia saja, dan BMW yang bernilai RM700,000 per. Sekarang ni depa duk tengah gundah gulana cerita hampa. Daripada segi Sanusi dengan siasatan dia, KFA dengan REE dengan projek Pai Ayak belum siap, belum selesai. Sedangkan Sanusi ambil alih kerajaan negeri Kedah, duit dah ada, duit dah dapat RM900 juta, hampir 1 bilion untuk selesaikan masalah air di Kedah. Kenapa sampai sekarang ada ramai orang duk merungut, seminggu, 2 hari, 3 hari je sampai ayak sampai ke rumah mereka. Dan banyak kali dia seminggu tu sampai 4 hari, 5 hari ayak tak ada. Sekeliling rumah penuh dengan tangki ayak. Untuk nak ready ayak 3-4 pagi baru sampai. Sebab tu Iswadi kata tadi akan ada langkah Kedah. Ampoi, gundah gulana. Sekarang ni disebabkan kita pun tahu. Contohlah macam kita dapat duit daripada segi haram. Duit nombor ekor, duit judi kita belanjakan untuk keluarga kita. Kita belanjakan di dalam family kita, adik-beradik kita. Of course akan berlaku masalah, gundah gulana, huru-hara, pergaduhan. Sebab apa? Sumber yang haram kita buat masuk ke dalam keluarga kita. Itulah yang berlaku di dalam Perikatan Nasional. Itulah yang berlaku di dalam parti PAS. Tu yang kita duk dengar-dengar kata akan berlaku langkah Kedah pula. Dan satu lagi, langkah Sungai Buloh. Langkah Sungai Buloh ni apa dia? Sekarang ni siapa-siapa yang didapati bersalah akan duduk di dalam penjara Sungai Buloh ataupun Langkah Kajang. Langkah Kajang masuk ke dalam penjara Kajang. Sebab tu hampa boleh tengok sekarang ni kita boleh tengok PAS sekarang ni dia banyak rapat dengan Tun Dr. Mahathir dan dia kurang dengan Muhyiddin Yassin. Dan tak apa, aku akan buat satu lagi video soal cakap hub. Cakap hub ni mereka membincangkan, mereka nampak ini adalah pandangan daripada seorang Cina ni. Dia bagi pandangan dia apa, memang best gila pandangan dia, memang masuk akal punya. Gundah gulana, huru-hara, perpecahan, sehingga kan Muhyiddin Yassin surrender dah. Dia rasa dia memang dia tak dapat jadi Perdana Menteri dah. Dan kemungkinan untuk pilihan raya akan datang, Muhyiddin Yassin pun mungkin dah tak bertanding sebagai ahli parlimen. Sebab jalan untuk dia menjadi Perdana Menteri tu agak kabur. Bersama dengan orang-orang kabur, Azmin Ali kabur. Jadi tak apa, kita wait and see. Nanti tunggu aku akan keluarkan video tu. Aku akan berkongsi dengan hampa semua. Kita boleh tengok dan kita, pada aku video dah panjang tak, 1 jam tak, tapi syok perkongsian dah satu persatu, persoalan-persoalan dan memang best gila. Tak apa, jom kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampang tuan. Assalamualaikum.